Oh, ini bukan ringan ni. Ini tu rasa macam nak balik tu. Macam mana? Ini kalau isteri saya tengok, aduh. Okay. Sebelum Ustaz jawab, kalau Ustaz tak nak, maksudnya Ustaz takut isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam Duduk Sebentar. Kita akan duduk sekejap untuk kita sembang-sembang, untuk kita dapatkan pencerahan lah daripada tajuk yang kita nak bincang hari ini. InsyaAllah, rakan sembang kita hari ini, kita menjemput Ustaz Syahir. Macam mana sebut nama Ustaz? Syahir Sakmin? Ya, Syahir Sakmin. Dia selalu orang confuse sebab nama saya ada E. Ada orang panggil kadang-kadang nama saya pun ada E, H-I-E-R. Kadang orang panggil Syahir kan. Tapi biasa sebutan biasalah Syahir, S-A, koma atas tu Sakmin. Syahir Sakmin. Okay, Syahir Sakmin. Alhamdulillah, kita rakan sembang kita untuk hari ni lah. Dan tajuk hari ni sebenarnya saya pun tak ada mood sangat nak sembang. Takut dikecam. Kita beli beras. Kita beli yang masak lain. Kita akan bincang tentang tajuk takut isteri, hormat isteri atau sayang isteri lah. Dan mungkin sedikit latar lah kenapa kita bawa tajuk ni. Pertamanya adalah bila kita perasan ramai orang buat lawak takut isteri. Bila keluar rumah tu, Alhamdulillah isteri bagi lesen nak keluar. Aduh. Saya ingatkan itu adalah hanya lawak-lawak influencer. Nak gurau-gurau. Maksudnya lawak-lawak influencer dan artis lah. Okay. Tapi rupanya ada jiran saya perbualan tu hampir sama. Maksudnya Alhamdulillah hari ni dapat lesen. Saya pun terfikir-fikir, lesen apa ni? Lesen keluar rumah Ustaz. Kalau dia tu yang member takut orang lelaki kahwin ni, tak ada lesen, tak ada keluar rumah. Itulah maksudnya kena minta izin ke nak keluar. Sebab saya tak ada pula minta izin, tapi saya bagi tahulah saya nak keluar sebagainya lah. Dan tu saya terfikir, kita ni takut betul ke kena takut isteri kan? Macam tak kena je kena takut isteri kan? Itulah maksudnya benda-benda macam tu lah. Isteri dia ada taekwondo tali pinggang hitam kot. Tak tahu, saya tak tahulah kan. Tapi itulah suasana dia. Jadi mungkin soalan pertama yang saya nak tanyakan lah, seharusnya kita takut kepada isteri ataupun isteri menakutkan? Ataupun sayang isteri? Apa Okey, saya kalau kita bincang topik ni, dia memang yalah, mungkin saya lelaki kan, jadi mungkin ada bias sikit. Kadang-kadang benda ni kita suka, saya peribadi kat rumah pun kita suka bersembang benda ni. Biasalah nak test orang kata apa, level kita. Dah sampai level Maulana ke ataupun masih Maulena. Kena baling pinggan lah. So kita, orang kata apa, rumah tangga ni sebenarnya kita punya setup ni, dia adalah setup yang penuh dengan rahmah, kan? Penuh dengan mawaddah, dengan sakinah. Maksud kita ada tolak ansur, toleransi. Dan memang bagi saya lah, orang memang, saya pun selalu dengar lawak ni kan. Kadang kita kata, takut bini lah tu. Bukan takut bini menakutkan kan. Ada orang kata bukan bini menakutkan, masalah bini tak takut saya kan. Tu contoh lah kan. Jadi banyak orang bergurau di sekitar itu. Saya ingat ada banyak faktor lah kan. Sama ada betulkah lelaki itu sebenarnya seorang lelaki. Okey. Ni satu persoalan yang baru ni saya bersembang dengan geng-geng surau lah. Kita pergi makan tengah hari kat luar kan. Geng-geng surau menjadi perbincangan. Adakah lelaki hari ini betul-betul lelaki? Itu satu soalan yang menyebabkan implikasi seterusnya. Mungkin wife dia tak adalah minta lesen pun kan, tapi dia, polis tak minta lesen lagi, dia dah bagi lesen, dia dahulu kan. Bukan sekat lesen, IC semua, pasport dia bagi. Boleh kita panggil Dayus ke? Nak kata Dayus tu taklah. Dayus ni maksudnya kita, Dayus ni kita sebenarnya dari sudut istilah syaraknya, kita membiarkan dosa-dosa dilakukan oleh isteri, anak-anak kita. Bukan begitulah konteksnya, tapi mungkin
kita kata tidak berfungsi sebagai lelaki sebenar, sebagai ketua, yang sepatutnya rumah tangga ni nakhoda dia kena orang lelaki lah. Kan? Bahkan wallahualam saya duk baca-baca kan, mungkin Ustaz Rashidan pun ada pandangan dan sebagainya. Tapi saya melihat ada satu hadis Bukhari yang menarik lah. Dia kata la yuflih qaumun. Tidak akan berjaya satu kaum ni, kata Nabi SAW, hadis Bukhari, yang mana urusannya dipimpin oleh wanita. Cuma saya tak belik lah syarah tu. Mungkin kita tengok kan marah pula orang perempuan kan. Dan kita tengok je ada kejayaan-kejayaan signifikan yang dibuat oleh wanita pada hari ni. Jadi mungkin untuk jawab soalan yang awal ni, saya punya pandangan begitulah. Kan? Kita bukannya tak perlu takut. Pada saya, dalam rumah tangga ni tidak ada siapa yang perlu takut. Maksudnya isteri pun tak perlu takut suami. Masalah dia kita bersatu, dua jiwa ini ditemukan ialah apa orang panggil atas dasar kasih sayang. Kan kita dulu masa nak meminang orang rumah kita masuk cara baik. Kan jumpa mak bapak dia, cukup dengan adat resamnya, cukup dengan mahar kahwin, mas kahwin dan sebagainya. Saya juga rujuk lah contoh satu buku saya saja tengok, buku lama saya beli bila nak sembang nama bab ni, saya carilah. Saya pernah beli buku ni kan, satu buku yang tulis oleh Dr. Adil Sadiq, tokoh ataupun pakar psikologi, pakar psikologi Arab ni. Dia kata dia bezakan azawaj dengan hub kan, perkahwinan dengan kecintaan ni kan. Dia kata kalau zawaj, perkahwinan ni, dia adalah satu situasi di mana dua orang nak hidup sekali kan, dua orang hidup bersama. Nah, itu situasi perkahwinan ya. Perkahwinan maksudnya suami isteri hidup bersama kan. Tetapi hub kan, cinta ni dua orang yang berkeinginan. Tu perasaan dia tu kan. Yang riban, dua-dua pihak tu dia tak boleh lah kalau nak hidup tanpa dia. Yang berkeinginan untuk hidup bersama. Jadi bukan setakat, saya rasa dalam konteks rumah tangga ni kita bincang suami isteri kan. Tak ada siapa perlu takut. Kita saling sayang menyayangi dan kita hormat menghormati. Masing-masing ada fungsi dia. Kalau laki yang kemau rumah orang tak tahu bila nak siap, tu masalah dia kan. Jadi sampai mak dah datang, saudara datang pun teraburi. Maksudnya ada fungsi. Dan kalau kita kata dalam konteks kecintaan dengan Nabi SAW, kita nak bersama dengan Nabi. Jadi itu hub. Dan kita berkeinginan untuk bersama dengan kekasih kita, mak bapak kita dan sebagainya. Okey, cantik lah tu. Cuma ada ada yang menarik tentang sebab lelaki pun sebenarnya dah tak jadi lelaki. Adakah lelaki tu menjadi lelaki yang sebenar? So soalan Anasosnya adalah macam mana lelaki yang sepatutnya memimpin isteri di rumah? Okey. Kita, topik ni kadang saya bila dijemput saya fikir banyak kali juga. Kan aku sembang kencang kan. Kat rumah bini kita bukan tak tahu kita buat apa kat rumah kan. Tapi saya cuba bincang dari sudut yang objektif lah. Kita kata, ataupun yang sepatutnya. Mungkin aku pun kelaut juga lah kan. Tapi sepatutnya lah. Allah SWT sebut sebenarnya dalam Quran, Allah beri panduan, formula. Kita ni terutamanya bagi orang Islam lah kan, kita memang mengharapkan panduan daripada Allah SWT. Bukan kata tak boleh nak cari jalan sendiri, tetapi dengan Quran yang Allah Ta'ala turunkan ni, dia memberi shortcut. And mungkin kita, hari ni contohlah sebelum kita nak bincang topik kan, saya keluar sikit biasa saya kalau sembang ni terkeluar-keluar kan. Kita kata hari ni manusia sibuk nak memanjangkan umur. Dia nak cubalah selagi mungkin, selagi mana dia boleh degupkan jantung ni, and dia boleh degupkan nadi ni, denyutkan nadi ni, and dia rasa manusia akan hidup. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kan, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup itu akan mati. Jadi Quran datang sebenarnya memandu kita supaya kita tak sia-sia, tak bazir masa buat kerja yang memang takkan berjaya. Nak buat apa kan? Jadi sama juga dalam konteks rumah tangga ni sebenarnya. Kenapa ayat ni turun dia menarik. Saya tengok latar belakang turun ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ni. Ini ayat yang selalu dengar. Kadang-kadang disalahguna pun oleh para suami. Bila agak-agak macam tak boleh nak kontrol bini ataupun nak cover kesalahan diri sendiri, tak ada. Awak kena dengar cakap saya. Lelaki ni dia berkuasa ke atas wanita. Dilebihkan Allah Ta'ala kata wanita sebagai contoh lah. Dan kita kata
bila kita tengok balik sebab turun ayat ni, ada kisah yang menarik sebenarnya. Satu orang wanita ni zaman Nabi, dia jumpa dengan Nabi, dia dipukul oleh suami dia, dan kemudian Nabi beri jawapan qisas. Nabi kata, kena pukul balik lah suami kau. Kan? Maksudnya betul lah tu kan, secara logik manusianya. Dan kalau mungkin logik hari ni juga kan, kita kata apa yang lelaki dapat, perempuan nak dapat juga kan. Apa yang lelaki boleh buat, perempuan nak buat juga kan. Belum lagi masuk kita bincang dengan berkecamuk celaru LGBT sebagainya. Akhirnya kita tengok orang lelaki tukar jantina jadi perempuan, masuk pertandingan lumba lari lawan perempuan, confirm lah menang. Jadi itu masalah lain lah. Jadi datang jumpa Nabi, Nabi kata kisos, kemudian turun ayat ni. Bila turun ayat ni, Nabi kata, aku inginkan sesuatu tetapi Allah Ta'ala menginginkan yang lain. Dan dalam inilah Allah beritahu bahawa sebenarnya kedudukan lelaki tu ada bezanya lah dengan wanita. Jadi kita dalam Islam ataupun kita secara normalnya, kita tidak merendahkan wanita. Bahkan betapa ini konteks ayat ni, maksud kita kata lelaki ini dilebihkan oleh Allah Ta'ala, dialah yang kena melindungi wanita. And dia ni lebih tinggi kedudukan daripada wanita. Dalam masa yang sama, Nabi SAW mengajar kita, siapa orang yang paling patut kita sayangi? Mak. And mulia lah perempuan tu. Dan mulia. Dan memang Nabi SAW memuliakan wanita-wanita. Tapi yang ayat Quran tadi, selepas kisos tu turun ayat Ar-rijalu qawwamun, dan akhirnya apa jadi kepada perempuan tu? Tak adalah kisos tu. Maksudnya dah lah macam tu lah kan. Mungkin kalau kita gali lebih lagi mungkin adalah kan? Tapi setakat pembacaan saya dalam tafsir, beberapa tafsir saya semak, kisah itu dia terhenti sekitar itulah. Maksudnya hasrat wanita yang jumpa Nabi tu, kalau boleh aku nak belasah agak suami aku dah pukul ni, takkan aku duduk macam ni je. Tapi dan Nabi membenarkan. Nabi pada awalnya nak suruh kisah, pukul balik lelaki kau. Tapi Allah Ta'ala turunkan satu ayat ni. Dan ayat itu sebenarnya bukan saja menceritakan tentang lelaki yang qawam, lelaki yang melindungi, yang berada lebih tinggi daripada wanita tu, tapi ayat itu juga menceritakan tentang wanita yang salihat, qanitat, wanita yang mentaati suami, hafizat, menjaga maruahnya dan juga harta suaminya ketika ketiadaan suaminya. So jadi sebenarnya kita kata lelaki ni dia perlu berfungsi dengan sifat qawam. Kenapa Allah Ta'ala cakap lelaki ni qawam? Kerana tanggungjawab lebih yang Allah Ta'ala berikan. Lelaki ni kerja dia apa? Menyediakan tempat tinggal untuk wanita. Lepas tu cari makanan untuk bagi makan. Kalau dulu-dulu bukanlah macam kita ni. Mungkin dulu-dulu lelaki ni kena keluar buru, keluar cari apa yang boleh makan. Even kalau kita di dalam konteks Malaysia ni pun, orang dulu keluar cari ayam hutan ke, mancing ikan ke laut. Itu kerja-kerja orang lelaki. Dan sebab itu orang lelaki diberikan kedudukan lebih tinggi kerana dia ditugaskan dengan tugas-tugas yang berat, melindungi, memberi keamanan, kesejahteraan, memberi tempat tinggal, memberi makan pada wanita. Jadi itu yang perlu dimainkan. Jadi adakah qawam tu sekadar tugasan mencari rezeki kepada isteri tu, kepada keluarga? Okey, kalau kita lihat perbahasan ulama tafsir, sebenarnya dia termasuk merangkumi mendidik isteri. Sebab itu peranan penting. Kadang-kadang yalah, mungkin ada lah, kita kata, kita tak nafikan ada setengah yang wanita yang semangat kan, dia nak berdakwah kepada lelaki handsome. So dia kata tak apalah kan, tak apa suami awak macam tu, tak apa, saya akan didik awak. Ya, betul kan. Saya rasa kita tak nafikan niat itu, tetapi sebenarnya hakikat sebenarnya tanggungjawab suami sebelum dia bernikah, dia kena mampu memberi pendidikan kepada isteri, terutamanya dalam perkara asas. Jadi kalau itu berlaku melanggar fitrah. Ini susah jawab ni kan. Sepatutnya lelaki yang mengajar ni tiba terbalik. Saya nak kata, yalah, mungkin ada kekurangan lah kat situ. Kau melanggar fitrah terus kan, mengganggu-gugat kerja-kerja dakwah wanita dan sebagainya. Tapi sepatutnya kita orang lelaki ni, benda-benda asas kan diajarkan oleh kita sebagai suami pada isteri kita lah. Tapi kalau lah itu yang dipanggil qawam, adakah kalau lelaki tu buat peratus lah,
berapa peratus rakyat Malaysia lelaki ni yang berciri kawam? Kalau lah Ustaz kata mencari rezeki, suami isteri mencari rezeki. Kalau kata ilmu agama mendidik, saya berani kata mungkin 80 tak mampu baca Quran kan. So maksudnya saya rasa semua soalan yang Rashidan tanya tu, itulah yang bawa pada perbincangan kita hari ni, kan? Sebab itulah perempuan jadi begitu. Sebab itulah perempuan jadi macam tu, dan mungkin sebab tu jugalah suami tak mengambil tempat dia yang betul. Jadi bila dia macam ni, kita kata bila lelaki kahwin dengan perempuan ni, dia pertemuan dua jiwa yang berbeza, kan? Dia dengan dunia dia. Dan sepanjang tempoh perkahwinan tu, masing-masing sedang mengatur langkah untuk mengambil ataupun mengekalkan status quo masing-masing. Jadi sebenarnya hidup ni, sebelum kita kahwin, kita hidup dengan status quo, dengan apa aku nak buat, antak kau. Kan, aku nak buat ini. Tiba-tiba kita berkahwin, kita berkongsi kehidupan. Jadi masing-masing sebenarnya sedang mencuba, kan, mengambil posisi masing-masing. Dia test suami dia test bini dia. Itu tempoh-tempoh saya rasa lah Rashidan mendah kahwin. Fasa-fasa awal perkahwinan itu sebenarnya. And kita nak test, masing-masing mencari titik lemah. And supaya bila kita tahu titik lemah pasangan, status quo, benda yang kita selalu buat, benda yang kita nak kekalkan, kepribadian kita, sikap kita, aktiviti kita dapat kekalkan. Kan, contohlah tapi ini yang kita nak katakan, bila suami-suami yang dengan kita sebut tadilah ciri-ciri yang macam tadi tu, sebenarnya mereka tidak mengambil tempat yang sepatutnya. Jadi bila isteri dia test, dia ke belakang lagi. Isteri dia test lagi, ke belakang lagi. Akhirnya dia hiduplah dalam norma kehidupan baru dia, yang mana hidup dia ditentukan oleh isteri dia. Kita bukan kata diktator. Tak, saya lelaki perlu buat keputusan, tetapi tak semestinya keputusan tu datang daripada dia. Kita kena faham tu. Daripada suami ni. Tetamu datang, kan, nak masak nasi ayam ke nasi tomato. And keputusan tu kena keluar daripada mulut suami, kan. Tapi tak semestinya yang nak masak sebenarnya wife dia pun. Bang, ini saya rasa nak masak nasi tomato. Okey. Ini tamu kita hidang nasi tomato. Jadi itu fungsi lelaki yang kena dimainkan. Tambah pula menambah kepedihan, duka lara rumah tangga hari ni, dengan status kadang-kadang suami yang lebih rendah daripada isteri, dan akhirnya wanita yang tidak dapat membezakan fungsi dia di rumah dan juga di tempat kerja, menyebabkan semua ni berlaku, dan akhirnya berlakulah fenomena-fenomena. Kadang-kadang lelaki takut bukan apa, bila bini dia banyak gaji, contoh Kang, kalau bini aku merajuk Kang, tak dapat aku mengekalkan lifestyle aku ni. Maybe, kan, itu saya tak nafikan, dan saya telah melihat dengan mata kepala saya beberapa situasi yang macam tu, kan. Kita tahu, isteri, kalau saya nak kongsi kisah peribadi, saya mulakan kerjaya dengan gaji yang kecil daripada isteri, kan. Tapi kita kena, tentu takut bini tentu takut time tu kita lawan. Bukan apalah, waktu tu cuma saya perlu berfikir dengan waras, kan. Maksudnya kita perlu buat keputusan walau apa pun keadaan, kan. Dan kita orang lelaki ni kena pegang juga kita punya bukan ego, ego ni masalah juga. Pegang prinsip kita tu, kan. Prinsip kita, maksudnya prinsip kita ni, walau siapa pun isteri kita, kan, di rumah kita adalah raja. Biarlah isteri kita PM sekalipun, kan, tapi di rumah kita adalah raja, kita adalah pemimpin, kerana itu yang Allah Ta'ala nak. Kan? Sebab kita akan buat keputusan dengan lebih objektif berbanding dengan wanita. Dia lah stres dekat office, balik rumah stres lagi, rumah anak terabur, lepas tu dia nak buat keputusan. Sebab tu orang kata kalau diberikan talak tu kepada wanita, mungkin laki-laki ni dah 1000 kali kena cerai lah. Tapi orang lelaki kita biasa je lah, pada keadaan biasanya kita lebih tenang, dan ada masalah pun kita keluar lah, pergi minum, fikir, bincang member ke apa ke, buat benda lain yang kita akan menangkan lah. Okay. Jadi menarik dari situ, maksudnya lelaki perlu mengekalkan qawam dia lah. Ya, kejantanan dia, kelakian sebenar dia, fungsi sebenar. Dan benda ni bukan setakat kita kata, hari ni mungkin topik kita sembang suami isteri lah lebih, kan. Dan benda ni sebenarnya diperlukan untuk anak-anak.
Okey. So kalau kita boleh tengok nanti, fungsi ayah sebagai pendidik tu sangat penting. Yang mana hari ni mungkin sebahagiannya kita telah keseluruhannya kepada mak lah. Kan? Kita kena didik juga anak kita tu. Dan kadang-kadang kita bercakap dalam realiti kehidupan ekonomi apa hari ni yang kita memang terhimpit. Kadang kita jumpa satu orang suami tu buat 2-3 kerja. Kan? Jadi macam mana nak didik anak? Kan? Itu orang kata apa, keadaan semasa yang ada. Tapi yang idealnya, bapa sebenarnya berperanan mendidik anak-anak tu. Kan? So dia bukan sekadar memberi makan and bagi pakai, bagi tempat duduk, and dia mendidik isteri dan mendidik anak-anak juga adalah sebahagian dari tanggungjawab suami lah. Okay, tadi itu berkaitan dengan qawam tu lah. Para suami perlu berusaha untuk mencapai qawam tu lah. Ya. Bukannya membiarkan diri dia di tahap yang betul. Dia kadang kita pun tak boleh nak cakap banyak lah. Kadang respect is being earned. Kan? Kita ni respect ni kita bukan boleh minta-minta. Kan? Hormatlah abang suami. Abang patutnya qawam lah. Macam ayat dialog filem lah. Hormatlah sikit saya kan. Saya suami. Tak, dia masalah dia, isteri kita tahu lebih banyak daripada mak bapak kita pasal diri kita. Kan? Itu realiti. Kan? Maksudnya mungkin lah sebelum kahwin anak saya bagus. Kau tak payah cakap banyak. Wife kita, isteri kita akan tahu semua in and out kan, pasal diri kita. Sebab kita telah berkongsi segalanya. Kan? Kita telah berkongsi segalanya. Jadi bila kita tidak meletakkan kedudukan diri kita dengan betul, kerangka fikir, cara buat keputusan, wanita ni dia perlu bimbingan sebenarnya. Kan? Kalau kita tak bimbing dia, kita biar dia buat keputusan sendiri, lalas dia hilang lah. Jadi pada dia, apa guna aku ada lelaki? Tidak memberi nilai tambah dan tidak mengurangkan apa-apa pun. Okay, anda nampak tadi takut isteri kan, tajuk tu. Sepatutnya dalam keluarga ni tak perlu ada. Tak perlu ada. Suami tak boleh takut, isteri pun tak boleh takut. Kita hidup sama-sama bahagia. Sayang menyayangi. Lepas tu untuk isteri, respect dan hormat pada suami, suami perlu berusaha untuk mencapai tahap qawam yang diperlukan lah kan. Ya, betul. Tapi bukan kita nak cakap, kadang-kadang kita jangan nanti timbul pula salah faham. Contoh abang tak sampai lagi tahap. Tu masalah juga tu. Ini kita cerita ni supaya kita panggil kena berlaku adil lah. Kan? Yang wanita macam mana keadaan pun, dia tetap kena taat suami dia. Macam kita lah. Mak bapak kita macam mana keadaan pun, kita kena taat. Kan? Sebab itu Nabi sebut daripada satu hadis daripada Abdul Rahman bin Auf. Hadis biasa kita dengar. Dia tanya pasal idza sallat al-mar'ah khamisaha wa samat syahraha. Dia kata kalaulah wanita ni dia semayang 5 waktu, dia puasa Ramadan, kemudian dia taat suami, dia jaga maruah diri dia ketika mana suami tak ada, jaga harta benda suami dia. Nabi kata masuk daripada mana-mana syurga, pintu syurga yang dia nak. Kan? Hadis riwayat Ahmad. Masuk daripada mana-mana yang dia nak. Jadi dengan tidak sempurnanya lelaki tu, kan? Dah awak yang pilih. Kan? Sekarang baru nak kata setuju. Kan dulu masa bercinta bagai nak okeylah saya terima seadanya. Ke Gunung Kudaki. And abang nak kahwin 2 pun saya izinkan. Itu sebelum. Selepas dia bincang bab lain pula. Kita kena berlaku adil. Maksud wanita apa pun keadaan suami kita kena taat. Tetapi sebagai lelaki, ini kita kena ambil dua-dua angle ni. Jangan isteri dah taat tu, kau pun macam tu juga. Kan dah tua-tua bangka pun nak main game lagi. Kan? Main game lah. Kadang-kadang orang main game really stress. Main game sampai 2-3 pagi. Tak boleh nak bangun subuh. And sampai terlupa urus anak-anak, isteri. Benda tu yang kita tak... Hilang qawam. Kan? Dah jadi suam lah. Kan? Suam. Okay, untuk kita relax. Dia topik ni kita memang kita bagi lah. Soalan-soalan yang ringan-ringan. Ustaz akan berpoligami? Ini bukan ringan ni. Ini tu rasa macam nak balik tu. Macam mana? Ini kalau isteri saya tengok, aduh. Sebelum Ustaz jawab. Kalau Ustaz tak nak, maksudnya Ustaz takut isteri.
Kalau Ustaz nak bila Ustaz nak? Ni kita ni Okay. lah. Saya lah. Ha. Dia benda ni benda ni polemik ni. Okay. Kadang-kadang ustazah duk cakap kan, Menyakitkan. apa nama suami ni boleh berpoligami kan, itulah ketentuan Allah Ta'ala telah diharuskan, tapi bukan dengan laki saya. Contoh kan. Ataupun kadang-kadang ustaz-ustaz pula duk promo kan, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, inilah sunnah selamatkan mak janda. Mak janda yang dia nak selamatkan tu yang putih-putih. Itu masalah saya geram Yang kadang. muda-muda. Yang muda-muda kan. Saya bukan apalah apa panggil, kita tengok tau. Saya belajar kat Jordan dulu. Zaman saya belajar dulu, zaman geng-geng Syria tengah bergolak tau. Okay. Orang Syria ni kita pun tahulah. Orang Syria ni secara umum orang Syam. Orang Syam ni maksudnya orang Palestin. Moga Allah membantulah saudara kita di Palestin dan juga membebaskan Palestin. Orang Palestin, orang Lebanon, orang Jordan, orang Syria. Ini orang-orang yang tak ada beza sangat dengan orang Europe. Ya, dengan mata hijaunya, mata biru kan. Kalau yang tak bertudung tu lagilah, yang macam-macam lah kan. Kadang Arab ni pun Macam-macam. yalah, dengan dia telah dibaratkan pun kan, westernized, dia pun dah hidup dalam kehidupan barat tu. Jadi masa zaman tu kita boleh tengok student-student yang kaya-kaya ni daripada Saudi lah, daripada Gulf countries lah, apa semua, dia orang sibuk nak kahwin dengan orang macam ni kan. Kalau tu saya kata, kalau bab tolong mak janda kan, nak mak janda yang spek Syria je, yang Rohingya tersadai kan, yang kat Sudan tersadai, tak ada siapa nak tolong kan. Tapi tak apalah, kita bukan nak cerita bab tu, masing-masing tu selera masing-masing kan. Cuma saya nak cerita ni, kalau saya lah, ni pendapat peribadi saya mungkin tuan-tuan ataupun pendengar kita boleh setuju tak bersetuju. Saya tidak ada halangan dari sudut poligami kan. Cuma pada saya mempunyai tanggungjawab yang banyak kan. Maksudnya saya suka terlibat aktif dalam persatuan, NGO kan, aktiviti surau, macam-macam. Yang mana saya kalau saya kahwin dua pun saya tak boleh berlaku adil, tak sempat. Dan saya suka ikut betul lah apa yang Nabi buat. And saya sukalah dalam bab ni lah kan. Tak tahulah takut bini ke, tak berani ke apa kan. Tapi bagi saya lah kan, kalau kita betul nak poligami, Nabi SAW dia poligami lepas kewafatan Sayyidatina Khadijah Khuwailid kan. Maksudnya masa Nabi duduk dengan Khadijah tu kan, Nabi tak ada poligami pun kan pada ketika itu kan. Dan Khadijah telah memberikan khidmat yang cukup baik kan, berperanan sebagai isteri yang betul-betul sempurna kan pada ketika itu. Dan kemudian kita tidak menafikan kan, isteri-isteri Nabi semua Allah SWT pelihara dan menyucikan mereka. Tapi kalaupun saya poligami lepas isteri saya yang pertama ni meninggal lah kan, kalau saya meninggal dulu, maksudnya tak ada rezeki lah. Dan saya lebih ke situ. Maksudnya seperti mana yang Nabi buat lah, kematian Khadijah, baru lepas tu dia kahwin, barulah pada ketika itulah Nabi mula untuk ada poligami. Dan semua itu bukan sebab Nabi nak, itu semua adalah arahan daripada ataupun wahyu daripada Allah SWT. Isu poligami ni antara yang jelas lah. Maksudnya takut bini tu. Maksudnya bila kita sembang-sembang, ada isteri aku lah, slow-slow sikit macam, kalau macam tu tak payahlah poligami. Maksudnya tak layak. Maksudnya kalau awak nak poligami, gentle lah kan. Kita bincang. Dia isteri ni, kalau saya pun sembang lah ni kan. Isteri ni kalau kita boleh sempurnakan sesempurnanya kehidupan dia kan. Kadang orang perempuan kadang melawak, tapi saya rasa perkara yang serius juga kan. Contoh macam, alah bang kan, ini pun saya bayar kan, nak saya minta ini pun tak dapat, boleh abang nak kahwin, bagi saya kredit kad 100,000 sebulan. Tak, benda tu melambangkan kemampuan suami tu kan. Kadang isteri kita tahu kan, isteri kita ialah berkongsi tu mungkin ramainya tak suka, tapi mungkin sebahagian niat baik isteri kita tengok ni bersangka baik ni kan, tengok mungkin alah, dengan aku pun dia tak boleh bagi kehidupan yang baik, macam mana dia nak bagi tambah lagi tanggungjawab kan. Dan memang itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun kan, kalau tak mampu berlaku adil kan, satu cukup lah. Dan berlaku adil yang paling susah, kat mana susah berlaku adil poligami? Sayang. Dekat perasaan jiwa kasih sayang tu yang susah tu kan. Mungkin kita boleh bagi harta benda, tapi
kita tak boleh berlaku adil pada perasaan nanti. Dan benda tu dia akan boleh dilihat tu satu masa. Ustaz kata tadi tentang apa, tidak boleh berlaku adil di seluruh apa, nak bagi sebagainya kad. Tapi bukan ke kita punya apa, keperluan yang kita perlu bagi kepada isteri tu bukanlah kad tu. Maksudnya dia sangat minimal. Ada tempat tinggal, ada baju 2 helai, Maksudnya nafkah lah ni, nafkah kan. Maksudnya kalau lah dia boleh bagi minimal tu, tak apalah untuk dia kahwin kedua tu. Tapi masalahnya sekarang kita digembar-gemburkan kena ada kereta, kena ada rumah lah, kena berjalan setiap tahun. Dia macam ni. Kita sebenarnya kahwin antara lain untuk menyempurnakan kehidupan kita lah. Kan, menyempurnakan kehidupan kita. Betul. And yang sepatutnya minima tu, sebab Allah Ta'ala pun tidak memberatkan kita. Tapi berapa orang yang boleh hidup bahagia dengan minima macam tu? Kan? So, kalau wife kita pun bagi minima je, kan? So, kita pula komplain kan? Masak sekadar apa yang masak, tak ada nak try masak sedap. Dah lelaki pun bagi lebih kurang. Jadi soalan macam ni saya rasa lah pada pandangan saya, kehidupan rumah tangga ni sebenarnya sangat bertolak ansur. Dia tak boleh orang kata straight tegak macam tu. Pembaris lah. Pembaris. Tak boleh pembaris. Kalau pembaris dalam rumah tangga ni masalah. Dia banyak benda yang kita buat tu bukan sebab tanggungjawab minima, bukan sebab kewajipan, tetapi lebih kepada pembuktian kasih sayang. Kenapa kita yang patutnya bagi 2 helai pakaian, bagi makan, cukup lah sehari sekali, beberapa hari sekali, kan, makan, okey, cukup lah tu. Tapi kenapa kita seboleh mungkin menyediakan makanan terbaik, bukan suruh makan luar ni, tak, menyediakan makanan terbaik semampu kita, kan. Maksudnya kalau kita boleh belikan ayam yang terbaik, yang segar, ikan yang segar, kan, yang terbaik semampu kita, kan. Sebenarnya itu adalah satu bentuk pembuktian kasih sayang kita. Dan isteri kita pun terima masak elok-elok, kan. Kemudian kemaskan rumah. Banyak perbincangan ya, kita kata ni tanggungjawab isteri. Kalau kita bincang bab tanggungjawab sampai bila tak habis, kan. Sebab itu Sayyidatina Fatimah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mengadu penat. Memang mana-mana wanita ni urus rumah tangga penat, kan. Dan saya selalu sebut benda ni, tapi kalau saya sebut ni ramai orang marah lah. Saya suka compare. Mungkin dia lah, kita tak boleh compare lah. Saya macam ni, saya nak cakap mesti bersalah ni. Ni tara tak ada bini ni. So, tapi saya bukan takut bini tak, kita orang kata gurau-gurauan lah. Tak, saya suka compare kehidupan mak-mak dulu-dulu lah. Bukan mak saya saja, mak semua orang secara umum, kan. Maksudnya mereka dengan anak yang ramai. Orang dulu anak ramai, kan. 5 paling tidak, 5 kan. minimum. 5 standard, kadang-kadang sampai 14, kan. Kadang sampai 11. Tengok, kan. Tapi dengan tanggungjawab yang banyak tu, mereka memberikan sehabis ataupun sebaik mungkin lah. Kita tengok mak kita kalau dulu-dulu, kan, pagi dah siap masak, lepas tu balik kan adalah makanan, dia tersusun semua tu. Nak dibandingkan dengan dunia hari ni, mungkin sebahagiannya tak sempat dan sebagainya lah. Tapi kita bukan menyalahkan, tidak. Tapi saya lebih melihat kepada orang kata saya compare susah kadang, kan. Mungkin ramai pihak terasa, tapi saya bukan berniat untuk compare begitu. Tapi saya lebih melihat kepada bagaimana orang-orang terdahulu mungkin dengan berkatnya masa, kan. Ini kadang-kadang bukan nak cakap orang perempuan, kita pun banyak masa habis sebenarnya kat sini lah. Kan. Mak bapak kita dulu kerja 2-3 kerja, nampak macam gaji tak ada, tapi anak 5-5 semua boleh masuk universiti sebagai contoh lah, kan. Ataupun macam saya sendiri, ayah meninggal awal, mak kerja gila-gila, kan. Sebab mungkin dengan berkatnya masa, kan. Kita ini nampak macam kerja, kan. Nampak kerja lah 8 siap OT, tapi kat sini je, kan, masa scroll. Mungkinlah saya lebih daripada nak melihat generasi terdahulu sebenarnya mereka menyusun kehidupan tu sesuai dengan keperluan lah. So hari ni mungkin ada cabaran, kan. Tak masuk lagi kalau bincang bab ni, depressionnya lagi, stress, nak me time, kan. Kenapa nak me time? Mak kita tu mana me time dia? Kat me kat mana? So okay, bukan sekadar orang perempuan, orang lelaki pun nak me time, kan. Orang lelaki pun nak me time. Boys day out.
Boys day out, macam-macam lah istilah ini kan. Apa nama, boys outing lah, apa macam-macam lah, macam-macam. Tapi point tu sebenarnya nak membawa kepada apa? Macam mana isteri kita ni demand kepada kita. Ya. Macam nak itu, nak ini. Sedangkan kita tak mampu. Maksudnya, tapi bila kita gali balik, sebenarnya dia banyak bandingkan dengan artis ni. Dia bandingkan dengan kawan ni. Kan? Maksudnya, kita pun rasa tercabar lah dengan dia punya apa, permintaan-permintaan tu. Kalau ikut kita punya keras ni macam tak perlu. Tapi sebabkan dia push kita sampai ke dinding, jadi kita kena, akhirnya kita bagi sikit lah, nak apa, beralah lah. Maksudnya boleh, jomlah jalan juga. Sedangkan tak mampu ni. Entah ada yang berhutang dan sebagainya. Faktor dia, dia pun sama tengok kat sini. Dia tengok kawan dia pergi Jepun lah, apalah. Saya rasa ni mungkin kesan lah dunia tanpa sepadan. And satu, dunia tanpa sepadan. Lepas tu, dunia media sosial. Dulu-dulu, kita orang sebelah buat apa, pergi mana pun tak tahu. Sekarang ni, susun atur perabot rumah orang sebelah pun boleh tahu. Sekejap dia selfie, sekejap dia makan, tunjuk meja makan apa. Jadi, semua kehidupan tu. Dan sebenarnya kita ni tertipu dengan kehidupan yang orang kata apa, yang mempamerkan sudut-sudut tertentu saja. Ada ke orang nak upload bila dia bergaduh dengan lelaki dia? Tak ada. Bila lelaki dia belanja je, dia nak upload kan. Bila dia tengah huru-hara dengan anak dia tak upload. Masuk rumah terabur tak upload. Tapi itu yang kita hadap setiap hari. Semua orang mempamerkan sisi terbaik kehidupan mereka dalam media sosial, dan kita rasa itulah satu-satunya sisi kehidupan dia orang. Sedangkan dia pun berterabur kan, seperti mana kita berterabur. Dan kita pun bukanlah tak pernah mempunyai nikmat seperti mana nikmat orang lain tu ada je sebenarnya kan. Tapi sebab tekanan dia, kita sebahagian daripada masyarakat, dan masyarakat sebahagian daripada kita, dan dunia ini bergerak atas dasar globalisasi tanpa sepadan. Kita media sosial, tengok sebagainya. Akhirnya nak tak nak, sikit sebanyak, walaupun prinsip kita tu lain, tapi keadaan semasa itu telah menekan kita dan mengurangkan pegangan kita pada prinsip lah. Itu memang tak dapat elak. Sebab itu tak boleh elak. Panduan daripada Nabi SAW, panduan dari sudut syarak pun penting. Satu ekosistem yang membantu kita untuk mengekalkan keimanan sebagai contoh. Lepas tu sahabat yang baik, yang mana Nabi cerita kalau kawan dengan orang yang jual minyak wangi, tak dapat dia bagi free minyak wangi, dapat bau-bau wangi dia. Kan? Kawan dengan tukang besi, tak terbakar baju kita, mesti kena debu-debu sikit, panas yang merosakkan. Jadi ini adalah kehidupan yang mana kita terpaksa berhadapan dengan situasi macam ni lah. Kalau dia ada pros and cons. Mungkin waktu dulu orang susah, kerja tak ada, anak ramai. Dengar cerita orang dulu makan apa. Dengan keadaan yang penuh bahagia tu, mereka makan nasi lauk ikan kering. Kalau hari ni dah bagi ayam dah, tak bagi lagi. Nak juga makan dekat luar. Nak juga makan lobster sebagai contoh. Nak juga makan beef Wellington sebagai contoh. So itu kadang-kadang keadaan itu yalah, perlu ada tolak ansur, kemudian perlu ada perbincangan dan kita berkongsi kehidupan ni sebenarnya kan. Boleh abang buat semua tu kan, sebagai contoh. Awak nak, abang buat boleh. Tapi sewa rumah siapa nak bayar? Sebagai contoh lah, abang buat boleh. Awak sanggup ke nak merempat pula dengan keadaan kena kejar dengan tuan rumah? Sewa bayar kereta siapa nak bayar kalau kita nak buat benda tu? Jadi, tapi ini semua perlu kepada, dalam perkahwinan ni kita kata apa? Benda paling utama. Pergilah mana-mana penceramah sekalipun, mana-mana motivator ke, konsultan ke, perunding apa-apa. Komunikasi. Benda ni sebenarnya kita boleh selesai dengan komunikasi je. Sebab perspektif kita lain, perspektif dia lain. Dia dengan kawan-kawan yang dia tengok, kita ni dengan kehidupan kita yang sibuk, tak tentu arah nak cari duit mana lagi. Jadi bila kita bincang cerita keadaan ni, orang panggil crucial conversation ni kan. Keadaan yang tegang tapi perlu dikomunikasikan. Sebab kita ada pertemuan kat situ. Dia nak ni, kita nak ni, maka kita kena bincang lah. Dan apakah jalan tengah. So tu pandangan saya macam itulah. Selalunya Ustaz, dalam keadaan crucial tu berbincang di mana, kat mana?
Itu saya ingat kita setiap daripada keluarga ni dia kena cari soft spot pasangan lah. Kan maksud kita kena tahu sebenarnya isteri kita suka apa kan. Test lah. Isteri kita nak apa. Ada isteri yang suka kejutan kan. Walaupun duduk rumah tapi ada kejutan dia bahagia kan. Duduk rumah tak pergi mana-mana pun. Yang penting ada kejutan. Ada isteri suka suami bawa berjalan-jalan kan. Bukannya nak pergi tempat mahal, tak, cukup jalan di taman berpegangan tangan dia rasa bahagia sebab dia rasa satu dunia melihat betapa penyayangnya suami dia jalan pegang tangan. Jadi ini semua kita kena mahir lah. Orang kata kita kena, bukan kata saya mahir, tak. Saya pun kita baru 10-11 tahun je kahwin kan. Jadi kita pun panjang lagi orang lain sampai 30-40 tahun. Tapi bagi saya kita perlu kenal pasangan. Dan yalah, sama ada suami ke isteri, kita kenal pasangan. Mungkin kadang isteri tak puas hati kan apa kelakuan suami kan, tapi nak kena taat kan. Jadi pada ketika tu kita kena cari soft spot kan, pasangan masing-masing apa dia suka kan. Mungkin hidangkan makanan yang sesuai, baru kita start bincang. Kadang-kadang saya suka buat perbincangan yang tegang-tegang ni di luar daripada rumah. Saya suka sebab rumah ni kadang-kadang dia kalau tak otoriti saya, otoriti isteri kan. Dia bergantung pada tempat kan. Jadi kadang bila kita keluar rumah dia suasana lain, nak bergaduh mesti kan semua orang tengok kan. Takkan nak terpekik-pekik kat situ kan. Itu cara lah kan. Cara kita. Jadi saya biasa kalau macam ni, saya suka keluar, kemudian kita bincang, ambil masa. Dan saya selalu juga keluar tengah-tengah malam kadang. Anak-anak dah tidur, pukul 12, pukul 1, pergi shopping beli barang ke, waktu tu lah kan. Banyak test lah. Test dia kena test. Yang saya cakap ni tak semestinya sesuai untuk Rashidan. Mungkin tak sesuai langsung pun. Saya rasa kita, yang penting pada pandangan saya, kita kena kenal apakah titik kebahagiaan isteri kita. Kita kena kenal ataupun isteri kena tahu apakah titik kebahagiaan suami. Ada suami dia tak nak apa-apa pun, dia nak isteri dia teman je dia makan, cukup dah. Duduk, dia boring makan seorang-seorang. Contohlah kan. Macam-macam. Ada orang nak isteri siapkan dia kan. Pakaikan tie, butangkan baju, dia nak tengok macam dalam drama kan. Okay. Mungkin kita boleh, Ustaz ada berapa orang nak? Saya tiga. Isteri masih seorang lagi lah. Alhamdulillah. Ustaz memang asal di Shah Alam lah. Saya sebenarnya asal dekat Serendah. Lahir di KL, adik-adik saya semua lahir KL. Cuma duduk di Serendah lama lah. Kemudian datang Shah Alam ni sebab kahwin dengan orang Shah Alam. Kahwin dengan orang Shah Alam, wife pula kerja kat hospital Shah Alam. Jadi kita settle down kat Shah Alam lah. Itu cara bincangan kita tentang isteri. Takut isteri tadi selesai. Tak perlu ada takut dalam suami tak boleh takut, isteri pun tak boleh takut. Saya sebenarnya kalau boleh, kita ada masa lagi ke ni? Nak habis dah? Penerbit macam mana? Ada sikit lagi. Saya nak sentuh sikit je lah. Tadi saya sebut, sebab kalau saya tak cakap, saya rasa tak puas lah kan. Maksudnya kita kata, kita cerita pasal fungsi-fungsi sebenarnya kan. Kita bukannya nak melebihkan satu pihak, mengurangkan satu pihak. Tak, dia fungsi yang sepatutnya dimainkan oleh suami dan isteri. Suami kita dah sebut tadi. Isteri saya nak sebut berapa benda. Kenapa istimewanya Khadijah di sisi Nabi SAW? 3 benda Khadijah buat. Satu, Khadijah ni dia merupakan orang yang boleh menenangkan Nabi SAW. Itu memang jelas. Semua orang tahu kisah ni. Nabi menggigil dapat wahyu. Ditenangkan, diselimutkan oleh Khadijah. Khadijah tahu bagaimana nak tenangkan suami. Jadi isteri kat luar sana. Macam mana nak menenangkan suami? Macam mana nak tenangkan lelaki kau? Dia balik kau nak bagi air ke, nak bagi kopi ke, kau kena belajar buat latte art dia. Kau fikirlah kan. Masak lauk tertentu ke. Fungsi yang menyebabkan orang lelaki ni, saya tak tahulah kan. Masa kita muda-muda, kadang-kadang kita selalu fikir pasal kecantikan lah, kekayaan. Tak, sebenarnya cantik macam mana, kaya macam mana, kalau jiwa tak serasi, tak bahagia. Kan? Itu yang kita tengok orang, ini dah model tahap ini dah. Tapi bercerai-berai. Lepas tu dah bercerai, buka kisah macam-macam. Tak, dia
keserasian jiwa. Kenapa? Khadijah memberikan ketenangan kepada Nabi. Dan wanita kat luar sana, saya rasa fungsi yang perlu dimainkan sebagai isteri menenangkan suami. Kedua, Khadijah ni dia berperanan untuk menyokong perjuangan Nabi. Dia bagi harta benda, bagi masa, kan? Itu apa yang suami kita buat, buat benda baik lah, kan? Kadang-kadang suami yang ke laut ni mintalah kalau perlu dah teruk sangat, Fasah lah. perlu fasah, nak buat macam mana, kan? Tak, ini kita keluarga yang sepatutnya, kan? Perjuangan suami mencari nafkah bersama masyarakat, mendidik masyarakat, ataupun membantu orang susah, kita sokong, kan? Berdakwah sebagai itu kita sokong. Yang ketiga yang Khadijah buat ialah memberi anak, kan? Memberi anak. Yang ini pun kita boleh bincangkan juga, kan? Berapa ramai hari ini wanita yang sanggup beranak, kadang-kadang dah kahwin. Saya minta maaf, mungkin pendengar di luar sana, saya bukan mengata dekat tidak, tapi ini beberapa situasi yang saya tengok. Sebab kadar kelahiran sekarang ni, kita kata dah jadi 1.9 dah. Maksudnya 2 orang mati, tak boleh ganti 2 orang yang anak yang lahir tidak boleh menggantikan 2 orang yang mati tu. 1.9 tak sampai, ya? Jadi kadang-kadang bukan apa, orang perempuan kita faham lah, kan? Dia nak jaga kecantikan. Bila beranak ni memanglah kembang sana. Laki tak beranak pun memang kembang dah, kan? Jadi perempuan ni dia nak jaga untuk suami dia juga. Tapi Khadijah bagi semua anak Nabi, kan, kecuali seorang tu dilahirkan oleh Khadijah. Kan? Jadi ada si Nabi yang memberikan anak kepada Nabi. Ada siapa nama tu? Allah SWT, saya lupa lah. Aisyah tak ada anak. Allah, saya lupa nama dia, tapi dia bagi satu anak, Ibrahim kalau tak silap, kan? Tapi meninggal lah. Tapi meninggal lah, kan? So jadi ini 3 benda yang saya kalau saya tak sebut ini, saya rasa macam tak lengkap lah, kan? Untuk perempuan jangan rasa saya belasah pula, tak. Saya ini sudut pandang saya, dan saya bincang selalu dengan isteri, dan saya rasa sudut pandang isteri yang terbaik lah. Kalau nak jadi isteri terbaik, itulah dia. Itulah dia, kan? So kita tengok itu yang dibuat oleh Khadijah, memberi keterangan pada suami, menyokong perjuangan suami, memberikan anak-anak pada suami. Dan itu pun arahan ataupun saranan lah, kan? Bila Nabi sebut apa, tazawwaju al-wadudul walud, kan? Nabi suruh kita kahwin orang yang lemah lembut. Ini masalah kita, bila tak kahwin orang lemah lembut, kita pun dah jadi tak tertarik dekat minah-minah, dekat Tom Yam lah. Makan apa Allah. Tu yang duduk lama kat Tom Yam tu, kan. Kat rumah ni isteri kita kena lembut gitu. Al-wadud, walud, kan, yang boleh bagi anak. Kerana Nabi kata dia bangga, kan, aku berbangga dengan umatku yang ramai disebabkan oleh kamu ni lah, yang beranak pinak ramai. Okay. Alhamdulillah. Tapi ada banyaklah persoalan bila saya cakap benda tu, tapi tak apa. Cukup kita kena cari masa lain. Kita jadi penerbit nak bagi bonus tu. Aduh. Tapi tak apalah. Saya rasa tak ada apa lagi untuk kita bincang. Cuma tadi saya terfikir itulah, ada cerita tentang Abang Tesla. Dia kahwin dengan isteri nombor 2 tu sebab kan isteri pertama tu tak ada anak ke macam mana. Dan jadi polemik yang besar lah, kan. Tapi itulah, saya nampak itu sekadar saja dibesar-besarkan lah kot, kan. Sama ada saja dibesarkan ataupun yalah, fungsi menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menceritakan semua benda dalam kain. Saya rasa tak perlu. Apa masalah? Dia nak kahwin lah. 3-4 pun. Apa nak cerita media sosial? Suami okey, isteri okey, jalan lah. Jadi bila kita sekarang ni minta rezeki pun dekat sini ni, ya Allah berikanlah, tak, kadang-kadang berkongsi tu okey, kan. Tapi kadang ada orang yang memang apa-apa pun dekat Facebook lah, kan. Apa-apa kat Facebook. Sangat menarik perbincangan kita hari ni. Jadi tak perlulah kita takut dalam perkahwinan ni. Kita perlu saling sayang menyayangi. Betul. Yang paling utama adalah lelaki perlulah melengkapkan diri dengan ciri-ciri qawam tu. Barulah. Dan perempuan janganlah tak taat. Perempuan tetap kena taat. Perempuan tetap kena taat. Dan lelaki cuba untuk melengkapkan diri sebagai lelaki yang qawam. Suka untuk saya share satu hadis yang sangat menarik tentang perempuan ni. Nabi sebut,
khuliqatil mar'atu min dal'il a'waj. Maksudnya perempuan ni dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam kan, Yang bengkok. yang bengkok. Tapi kalau kau usaha untuk luruskan dia akan patah. Tapi kalau kau terus biarkan dia bengkok, biarkan dia saja, dia akan terus bengkok. Dia ada Syekh Ustaz Abdul Somad, dia kata kalau kau biar bengkok, dia akan mencengkam jantung kau dan kau akan mati. Bila kau lurus, dia akan patah. Jadi perempuan ni dia adalah benda yang rumit lah senang cerita kan. Maksudnya bahaya tu. tapi itu hadis Nabi. Ya. Jadi selamat lah. Sandarkan benda ni. Maksudnya adalah kita perlu kena jaga. Ada seni yang perlu kita bermain dengan dia. Kalau kita biarkan dia akan jaga jantung kita. Kalau dia akan patah kan. Jadi semoga kita berjaya mewujudkan keluarga yang bahagia kat Malaysia ni seberamai mungkin. InsyaAllah. Sekarang ni banyak orang bunuh diri, tak tahu sebab apa kan. Anak-anak terbiar kan. Kalaulah kita nak jadikan Malaysia ni negara yang aman, tapi institusi keluarga dia pincang macam ni, macam mana akan berlaku kan. Jadi saya rasa yang utama adalah lelaki lah, perlu menjadi lelaki yang qawwam. Tadi kita awal tajuk tadi macam nak menyalahkan perempuan kan. Tapi key dia adalah saya rasa lelaki lah kot kan. Jadi sepatutnya menjadi lelaki yang qawwam. Wallahu alam. Terima kasih kepada Ustaz Syahir. Ya, sama-sama. Terima kasih jemput. Nanti insya-Allah kita akan bincang dia isu-isu lain dan isu yang lebih kena dengan masyarakat kita. Wallahu alam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.